Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi pembelajaran kita, iaitu tajuk hari ini ialah bab 1.2 rangsangan dan gerak balas dalam badan manusia. Okey. Dalam tubuh manusia kita terdapat 5 deria. Kalau dalam ni disebut cerita tentang rangsangan, tak payah lagi lah, dia terus pada, iaitu kita terdapat 5 organ deria manusia, yang mana organ deria manusia tu kita bagi 5. Yang pertama ialah penglihatan, deria penglihatan, deria pendengaran, deria bau, deria rasa dan deria sentuhan. Okey, yang mana kelima-lima deria tersebut dia mempunyai organnya tertentu. Okey, seperti deria penglihatan, organnya ialah mata. Deria pendengaran, organnya ialah telinga. Deria bau, organnya ialah hidung. Deria rasa, organnya ialah lidah. Dan deria sentuhan, organnya ialah kulit. Okey, bila ada organ, ada deria, ia mesti ada rangsangan. Okey, setiap deria dia mempunyai rangsangan yang berbeza. Okey, untuk mata, organ mata, okey, dia penglihatan, dia punya rangsangan dia adalah cahaya. Okey, dia kena ada cahaya. Kalau tak ada cahaya, maka deria penglihatan tidak berfungsi. Okey, yang kedua ialah deria pendengaran. Organ dia adalah telinga dan rangsangan dia ialah bunyi. Okey. Yang ketiga, deria bau. Dia punya organ ialah hidung dan rangsangan dia ialah bahan kimia yang terdapat di dalam udara. Okey, jadi bahan kimia yang dalam udara itulah yang merangsang reseptor yang ada dalam hidung untuk mengesan ataupun untuk mengenal pasti bau apakah itu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat ialah deria bau, deria rasa, iaitu lidah, sama juga dengan deria bau, cuma beza dia ialah bahan kimia di dalam makanan. Okey, jadi bahan kimia dalam makanan tu tak kiralah masam, manis, masin dan sebagainya, itu adalah bahan kimia yang terdapat rangsangan dan dikesan oleh reseptor yang ada di dalam lidah tu. Okey, dan yang akhir sekali ialah deria sentuhan, iaitu organnya ialah kulit, yang mana untuk rangsangan bagi kulit ni dia ada 5. Dia ada 5 reseptor yang terdapat dalam kulit untuk mengesan sakit, tekanan, dia rasa sejuk, dia rasa panas, dan juga untuk sentuhan, bersentuh. Bila sentuh dia ada di mana, dia ada 5 lah. Tadi sakit, panas, sejuk, tekanan dan juga sentuhan. Itu adalah pada organ atau pada deria sentuhan. Pada kulit dia ada 5 rangsangan. Okey, jadi untuk hari ini kita ini yang saya katakan tadi, iaitu deria, organ dan juga rangsangan dia. Okey, kamu boleh lihat dan dia beri contoh sekali lah itu. Okey, jadi hari ini kita akan fokus kepada deria penglihatan, iaitu organnya ialah mata. Okey, dalam gambar ilustrasi ni ialah dia tunjukkan bahawa fungsi mata manusia itu, fungsi dan bahagian mata, fungsi dia membenarkan kita untuk melihat. Okey, kemudian bentuk bola mata ni ialah bujur. Dia tak bulat, tak macam bola. Dia bujur. Dia kalau tengok gambar tu ada tengok gambar bulat, tapi dia sebenarnya dia bujur sikit. Okey. Okey, bahagian hadapan mata dilindungi oleh kelopak mata, iaitu terdiri daripada bahagian kulit lah. Okey. Kemudian bola mata terdiri daripada 3 bahagian, 3 lapisan, iaitu sklera. Sklera ni bahagian yang paling luar mata. Koroid adalah bahagian yang kedua dan yang dalam sekali adalah bahagian retina. Okey, dan kalau kita tengok yang bahagian yang boleh dilihat dengan mata kasar ialah yang awak tengok sebelah gambar sebelah kiri tu, iaitu kita boleh tengok sklera. Sklera ni yang berwarna putih tu, mata putih, kita tahu mata putih tu, itulah sklera.
Okey, yang kedua ialah iris. Iris tu ialah mata yang berwarna tu. Yang hitam tu, yang tengah hitam tu ialah anak mata. Ataupun kita panggil pupil bahasa Inggeris lah. Okey, yang berwarna tu coklat lah, biru lah, hijau lah kalau ada pun, itu ialah iris. Itu bahagian yang boleh kita nampak dengan mata kasar. Okey. Okey, sekarang kita tengok yang ni ialah struktur mata manusia yang secara umum lah, yang di hadapan yang boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, saya tak mahu cerita lah banyak sangat ini. Okey, saya nak cerita tentang struktur mata yang lain dan fungsinya sekali. Okey. Ini adalah bahagian-bahagian satu bahagian mata, struktur mata. Kalau tengok sini, struktur mata tu dia taklah bulat, dia bujuk juga. Okey, kita bermula dengan iris. Okey. Iris ialah bahagian berwarna pada mata yang mengawal saiz pupil. Saiz pupil ni saiz anak mata. Iris ni ialah dia mengawal saiz anak mata tu, yang mata hitam tu. Dia sama ada dia mengecil ataupun dia membesar. Itu tugas iris. Okey. Sementara kornea ialah lapisan luk sinar yang membias dan memfokuskan cahaya. Okey, kalau tengok kornea tu, dia bahagian luar mata, dia membias dan memfokuskan cahaya kepada kanta mata. Okey. Yang seterusnya ialah anak mata ataupun pupil. Bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang sampai ke retina. Ini fungsi anak mata. Anak mata ni ada yang dikawal oleh iris tadi. Sama ada dia akan membenarkan kemasukan cahaya, sama ada banyak ataupun sikit. Dia tengok situasi cahaya. Kalau cahaya tu terang, dia akan bagi masuk sikit. Anak mata dia akan mengecil. Kalau kawasan tu gelap, anak mata dia akan membesar dan membenarkan cahaya masuk banyak. Dia macam kamera juga lah. Okey, fungsi mata, fungsi kamera ni dia ambil daripada mata. Okey, kawalan dia. Okey, itu adalah anak mata. Kemudian kanta mata. Kanta mata ialah cakra dui cembung yang luk sinar dan kenyal yang memfokuskan cahaya ke retina. Okey, yang tengah tu iaitu kanta mata. Dia boleh dia ialah fungsi dia adalah untuk memfokuskan cahaya kepada retina. Yang mana kanta mata manusia ni dia hebat. Dia boleh membesar, menebal dan juga menipis. Yang dia akan dikawal oleh ligamen gantung dan juga otot silia. Okey. Jadi kita tengoklah, sekarang kita tengok gelem air. Yang mana fungsi gelem air ialah cecair luk sinar yang mengekalkan bentuk mata. Okey, gelem air dia ada kawan dia iaitu gelemaca. Kalau awak tengok di bawah tu ada gelemaca. Fungsi dia hampir sama. Dua-duanya ialah mengekalkan bentuk mata dan juga memfokuskan cahaya ke retina. Okey, kemudian ligamen gantung. Okey, ligamen gantung ialah gentian kuat yang memegang kanta mata. Ligamen ni dia pegang ligamen. Dekat badan kita ni banyak ligamen. Dekat lutut ada, dekat sendi-sendi semua ada ligamen. Fungsi dia adalah untuk memegang bahagian-bahagian tertentu. Macam ni ligamen gantung ni dia pegang kanta mata. Dan juga dia akan bekerjasama dengan otot silia. Okey, otot silia ni ialah otot yang mengawal ketebalan kanta mata. Macam saya kata tadi, kanta ni dia boleh tebal dan juga boleh nipis. Okey. Yang seterusnya kita tengok sklera. Yang tadi saya kata iaitu satu lapisan yang berwarna putih yang melindungi dan menetapkan bentuk bola mata. Okey. Dia warna putih tu dia menetapkan bentuk mata lah. Okey, dan melindungi mata lah. Okey. Yang seterusnya ialah koroid. Koroid ialah lapisan berwarna hitam yang mencegah pantulan cahaya di dalam bola mata. Okey, lapisan yang kedua dan berwarna hitam supaya cahaya yang masuk tidak dipantulkan. Okey, itu fungsi koroid. Sementara retina ialah satu lapisan yang mempunyai fotospera. Dekat retina tu dia banyak mempunyai fotospera, khususnya pada bahagian bintik kuning. Okey, yang mana fungsi fotospera ni untuk mengesan cahaya dan menghasilkan impuls saraf. Okey, retina mempunyai 7 juta. Tengok retina mempunyai 7 juta fotospera
jenis sel. Okey, kita sambung sikit lagi. Dia mempunyai tadi saya beritahu dia mempunyai 7 juta fotospera jenis sel kun dan 127 juta fotospera jenis sel rod. Yang mana sel kun ni dia membolehkan kita melihat warna dalam cahaya terang. Kebanyakannya terdapat pada bintik kuning. Okey, sementara sel tadi sel kun, sementara sel rod membolehkan mata melihat dalam keamataan cahaya rendah. Objek yang dilihat dalam pelbagai tona warna kelabu. Okey, itu fungsi retina. Fungsi retina ni maksud dia menerima cahaya dan menghantar dalam bentuk impuls kepada otak. Itu fungsi retina. Okey, sementara bintik buta, bintik kuning adalah tempat yang paling peka kepada cahaya sebab dia mempunyai banyak fotoreseptor. Okey, dia mempunyai banyak fotoreseptor. Sementara bintik buta ni tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Dan titik ni tiada fotoreseptor. Jadi kalau cahaya jatuh ke atas titik buta, maka seseorang tu dia memang akan buta lah. Dia tidak boleh melihat sebab tiada reseptor, maka retina tidak boleh menukarkan cahaya tersebut kepada bentuk impuls saraf. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah saraf optik. Saraf optik ni adalah satu gentian saraf yang membawa impuls saraf yang dihasilkan oleh retina ke otak lah. Jadi dia ni ialah talian daripada mata pergi ke otak. Okey, dan akhir sekali ialah gelemaca. Okey, gelemaca ialah bahagian lusinan seperti jeli yang menetapkan bentuk bola mata dan membantu memfokuskan cahaya ke retina. Sama dengan gelemayer tadi. Okey, ini adalah fungsi bahagian-bahagian mata. Okey, awak dan boleh lihat, dan ada sikit lagi iaitu yang tadi saya kata, iaitu pada retina tadi kita ada fotospera, fotoreseptor. Yang mana fotoreseptor ni kebahagi kepada dua bahagian, iaitu sel rod dan sel kun. Okey, sel rod ialah peka kepada keamatan cahaya. Okey, sel rod peka kepada keamatan cahaya, sama ada cahaya tu terang ataupun cahaya tu kurang terang. Itu sel rod. Sementara sel kun dia peka kepada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Terdapat 3 jenis sel rod, iaitu sel rod yang peka kepada cahaya merah, cahaya hijau dan cahaya biru. Okey, kalau cahaya lain dia tidak dapat detect. Sebab tu kalau orang yang buta warna, dia tak ada ataupun dia kurang sel kun ni. Sebab tu dia tak boleh bezakan warna merah, warna hijau dan warna biru. Jadi orang yang buta warna bila dia ambil lesen memandu, dia kena ujian khas. Okey. Dia bukan kata tak boleh ambil lesen memandu, boleh ambil, tapi dia ada test yang khas untuk dia. Sebab dia tidak boleh mengesan warna-warna tersebut. Jadi berisikolah kalau dia membawa kenderaan, terutama kalau dia berhadapan dengan traffic light. Okey. Jadi itu saja untuk kali ini. Nanti saya akan sambung untuk 4 lagi jenis deria yang akan kita pelajari lah. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.